Hadirin yang dihormati, seterusnya, Majlis dengan berbesar hati menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Madius Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi untuk memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Sirim Industri 2016. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ahmad Tajuddin Ali, pengurusi Sirim. Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Azhar Yahya, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, MOSTI. Yang berbahagia ahli lembaga pengarah Sirim. Yang berbahagia Datuk Dr. Zainal Abidin Muhammad Yusof, Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan Sirim. Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Yusuf Sulaiman, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif MAIT. Yang berbahagia Datuk Insinyur Abdul Razak Abdul Majid, pengurusi Suruhanjaya Tenaga. Yang berbahagia Datuk Insinyur Ahmad Asri Abdul Hamid, Ketua Eksekutif CIDB. Wakil daripada agensi dan jabatan di bawah kementerian, wakil daripada industri dan organisasi, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, selamat petang, salam hormat, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pertamanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pengurusi penganjur Majlis Sirim Industri 2016 di atas jemputan dan penghormatan kepada saya untuk hadir di majlis tahunan ini yang bertujuan meraihkan industri dan organisasi yang telah menerima pelbagai pengiktirafan daripada Sirim. Pada malam ini kita meraihkan syarikat dan organisasi yang berjaya menerima pengiktirafan Sirim QAS International menerusi skim-skim pensijilan yang dikeluarkan oleh Sirim QAS International dari bulan Oktober 2015 hingga Oktober 2016 yang melibatkan lebih daripada 1,000 organisasi serta penerima sijil pengiktirafan lain seperti skim peningkatan kualiti dan skim amalan pengurusan persekitaran berkualiti 5S. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas bagi pihak MOSTI kepada industri dan organisasi yang telah berjaya memperoleh persijilan dan pengiktirafan ini. Bagi pihak kerajaan pula, saya ingin juga menyatakan bahawa kejayaan anda semua sudah tentu akan membantu menaik taraf syarikat atau organisasi masing-masing dan sejajar dengan matlamat kerajaan untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita juga perlu sedar bahawa pasaran produk Malaysia tidak hanya terhad di Malaysia sahaja, tetapi ia juga terbuka kepada pasaran global. Kini produk dan perkhidmatan yang baik dan bermutu boleh dipasarkan di peringkat global melalui pendekatan ekonomi kolaboratif. Sebab itu kita perlu menjawab soalan-soalan seperti bagaimana kita boleh meneroka pasaran
global ini. Dan apakah kriteria-kriteria utama bagi kita menembusi pasaran global? Dan untuk menjawab persoalan-persoalan ini, dengan senang kita boleh menyatakan bahwa ciri-ciri utama yang diperlukan oleh produk dan perkhidmatan kita ialah mutu yang tinggi dengan kos yang berpatutan serta memenuhi piawaian antarabangsa. Sebab itu bila kita berbicara mengenai mutu produk, SIRIM merupakan tunjang utama dan memastikan cita-cita ini tercapai. SIRIM berperanan dalam menyediakan dan mengubah piawaian yang sejajar dengan kehendak antarabangsa. Tidak dapat dinafikan bahwa SIRIM QS International, anak syarikat SIRIM Berhad, telah membantu lebih daripada 16.000 organisasi dan mencapai pasaran yang lebih luas di Malaysia dan di luar negara, dan juga dalam meningkatkan keyakinan pengguna kepada produk dan perkhidmatan mereka melalui perkhidmatan pensijilan, pemeriksaan dan juga pengujiannya. Saya difahamkan bahwa SIRIM QS International telah memberi pensijilan kepada 9.000 organisasi di bawah skim pensijilan sistem pengurusan. Skim pensijilan sistem pengurusan Quality ISO 9001 dan pensijilan ISO 14001 kekal sebagai skim pensijilan yang paling populer. Keselamatan pengguna Malaysia juga terus diutamakan melalui skim pensijilan barangan. Tanda pensijilan SIRIM merupakan tanda pensijilan yang telah diterima secara meluas oleh rakyat Malaysia kerana ia memberi jaminan terhadap kualiti dan keselamatan produk kepada pengguna. Setakat ini sekitar 6.000 lesen telah dikeluarkan di bawah skim pensijilan barangan. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, infrastruktur kualiti yang berkesan adalah penting dalam memudah cara perdagangan, terutamanya perdagangan terbangsa, kerana kualiti adalah syarat bagi kemasukan sesuatu produk atau perkhidmatan ke dalam pasaran luar negara. Kualiti juga penting dalam pembangunan sosial, menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat serta perlindungan alam sekitar. Terdapat 4 tonggak utama di dalam infrastruktur kualiti, yaitu metrologi, standard, akreditasi, dan penilaian, pematuhan ataupun conformity assessment. Setiap tonggak utama ini saling berhubung kait dan bergantung di antara satu sama lain. Infrastruktur kualiti negara telah lama wujud dengan penubuhan Standard Institute of Malaysia (SIM) pada tahun 1966. Pada tahun itu, SIM hanya menumpukan kepada pembangunan standard dan aktiviti penilaian pematuhan sahaja. Bermula dengan sebuah entiti dengan fungsi yang terhad, ia berkembang dengan tertubuhnya SIRIM pada tahun 1975 dan makmal standard pengukuran di bawah SIRIM. Ia kemudiannya diperluaskan dengan pelancaran skim akreditasi makmal SIRIM, Majlis Kebangsaan SAMM, dan seterusnya Majlis Akreditasi Malaysia yang diurus setiakan oleh SIRIM. Penubuhan Jabatan Standard Malaysia pula sebagai badan standard dan akreditasi kebangsaan selepas pengkoperatan SIRIM pada tahun 1996 telah memperkukuhkan lagi tonggak standard dan akreditasi sebagai
sebuah agensi kerajaan. Namun demikian, tonggak meteorologi kekal di bawah SIRIM Berhad. Keadaan ini menjadikan aktiviti meteorologi tidak dapat diberikan perhatian yang khusus di bawah kerajaan. Justru saya mencadangkan supaya satu platform atau majelis ditubuhkan bagi memastikan semua tonggak ini diselaraskan dan berkesan di peringkat kerajaan. Memandangkan aktiviti standar, akreditasi, yang juga termasuk penilaian pematuhan dan meteorologi adalah tertakluk kepada beberapa undang-undang seperti Akta Standard Malaysia tahun 1996, Akta 549, Akta Sistem Pengukuran Kebangsaan 2007, yaitu Akta 675, dan Akta Timbang dan Sukat tahun 1972, Akta 71, saya mencadangkan supaya kesemua perundangan ini disimak semula bagi memastikan ianya adalah konsisten dan koheren serta dapat memastikan kesemua infrastruktur kualiti dapat diuruskan dengan baik oleh kerajaan. Tan Sri, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, peranan SIRIM tidak hanya terhad kepada piawaian sahaja. Sebagai organisasi yang dikooperatifkan, SIRIM juga telah dipertanggungjawabkan untuk menjadi sebagai sebuah badan bagi pembangunan penyelidikan perindustrian dan teknologi, serta sebagai agensi yang memacu pemindahan teknologi. Adalah menjadi hasrat kerajaan untuk supaya SIRIM juga berperanan sebagai rakan strategik R&D industri bagi meningkatkan mutu mereka serta terus berdaya saing. SIRIM perlu relevan dengan perkembangan industri kini yang sedang bergerak dari revolusi industri ketiga ataupun electronic automation kepada revolusi industri 4.0, yaitu smart automation. SIRIM perlu meningkatkan kapasiti penyelidikan R&D industri untuk membolehkan kita berganjak kepada smart automation. Sokongan teknikal SIRIM melalui R&D dalam bidang mekanisasi, otomasi, dan robotik yang melibatkan artificial intelligence mampu melonjak produktiviti industri negara bagi menembusi pasaran global. Ini adalah strategi bagi menyahut cabaran revolusi industri 4.0. Namun demikian, untuk mencapai peranan ini, apa yang lebih penting adalah membina kepercayaan dan keyakinan industri terhadap kebolehan SIRIM menyampaikan services that is responsive. Hanya dengan proses transformasi ini, industri Malaysia akan terus relevan dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Selain itu, kolaborasi dengan pusat kecemerlangan dunia seperti Institut Fraunhofer, Jerman, perlu dipertingkatkan bagi membantu SIRIM dalam menjalankan peranan yang saya sebut sebentar tadi. Industri perlu memberi input serta kerjasama dengan SIRIM, kerana hanya dengan cara ini kita boleh memperkukuhkan R&D industri di negara kita. Kita tidak boleh berterusan menjadi negara yang hanya pandai membeli produk luar dan menjual sahaja ataupun sebagai traders. Kita perlu membangunkan produk yang berasaskan teknologi buatan Malaysia sendiri. Untuk mempercepatkan proses ini, kita perlu mendapatkan rakan kolaborasi yang strategik untuk membolehkan industri kita melonjak ke tahap yang lebih tinggi. SIRIM adalah the last mile untuk menerjemahkan R&D kepada pengkomersialan. Inilah harapan kita.
Peranan SIRIM seterusnya adalah sebagai penggerak kepada makmal meteorologi kebangsaan. Makmal ini berperanan untuk memastikan penentukan ataupun calibration yang bertaraf antar bangsa. Menyadari pembangunan yang telah disumbangkan oleh SIRIM selama 41 tahun dalam memajukan industri di Malaysia, adalah wajar untuk meletakkan SIRIM sebagai entiti yang terpenting dalam memperkasa startup dan SME agar menjadi konglomerat yang berjaya. Hanya dengan pendekatan ini, negara kita mampu menghadapi cabaran serta merebut peluang yang bakal kita tempuhi melalui perjanjian TPP, itu pun kalau jadi. Kalau kerajaan baru Amerika tidak bersetuju, apa boleh buat? Kita kena cari cara lain. Tetapi apa yang pasti, tuan-tuan dan puan-puan, ialah the Asian Economic Community yang dipelopori oleh Malaysia sudah tersedia untuk kita untuk memenuhi pasaran yang lebih kurang 600 juta penduduknya. Dan di sini letaknya peluang bagi negara kita Malaysia. Kita tidak mau ketinggalan, sekali lagi seperti mana kita ketinggalan di dalam revolusi industri 3.0. Kita perlu bergerak bersama pihak kerajaan, akademia, dan juga penyelidikan, industri, dan masyarakat dalam menghadapi cabaran mendatang. Jadi Tan Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini juga saya berbesar hati untuk mengumumkan satu lagi pencapaian SIRIM QS International seperti yang disebut oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Tajuddin Ali sebentar tadi, yaitu pembangunan sebuah fasiliti pengujian yang baru, yaitu Makmal Pengujian Modul Fotovoltan. Pembinaan makmal ini selari dengan seranan kerajaan untuk memajukan teknologi tenaga yang boleh diperbaharui di Malaysia ataupun renewable energy. Dengan adanya makmal ini, aktiviti penukaran tenaga solar kepada tenaga elektrik melalui modul fotovoltan solar telah mula diaplikasi di Malaysia. Untuk makluman, Malaysia kini merupakan pengeluar sel fotovoltan dan modul yang ketiga terbesar di dunia. Boleh tepuk sikit kah itu? Nombor 3 pun tepuk sikit. Kita kena yakin dengan kejayaan Malaysia. Jangan pula nanti kita mengeluarkan satu produk Malaysia, kita orang Malaysia sendiri tak nak gunakan sebab kita tak yakin. Jadi itulah, kita kena tepuk sikitlah kejayaan-kejayaan kita. Industri fotovoltan ini juga telah mencatatkan perolehan sebanyak 20.81 bilion ringgit dan telah mewujudkan 17.861 peluang pekerjaan baru pada tahun 2015. Macam itulah, tepuk sikit. Ia dikenal pasti sebagai sumber pertumbuhan baru bagi ekonomi negara kita. Berdasarkan Pelan Rancangan Malaysia ke-11, saya dimaklumkan bahwa Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri (MITI) telah memberikan mandat kepada Malaysian Industry Government Group for High Technology ataupun MIGT untuk menguruskan dana di bawah program pemasaran dan pembangunan produk bernilai tambah tinggi dan lebih kompleks. Pembangunan makmal pengujian modul fotovoltan di Malaysia adalah satu daripada pembangunan produk yang kompleks yang telah dikenal pasti. Sehubungan itu, SIRIM QS International
telah dilantik untuk membangunkan makmal tersebut di bawah program Regional Hub for Solar Testing, Certification and Training dengan dana permulaan sebanyak 8 juta ringgit untuk perolehan sebagai kelengkapan dan seterusnya membangunkan makmal tersebut. Dengan wujudnya fasiliti makmal pengujian modul fotovoltan di Malaysia, kita akan mampu untuk menguji kualiti modul fotovoltan yang dikeluarkan oleh pengilang tanpa mengikut standar Malaysia, yaitu MS IEC 61215 dan MS IEC 61646 dan juga mengikut edisi terkini standar antarabangsa IEC 61215. Pendekatan ini membolehkan kerajaan menyekat kemasukan modul fotovoltan dari luar negara yang tidak berkualiti dan tidak memenuhi keperluan standar tersebut. Ia juga dapat menyokong perkembangan industri fotovoltan di Malaysia dan seterusnya menyokong program transformasi negara dalam mencapai status negara maju. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sejajar dengan tahun pengkomersialan Malaysia 2016 ataupun Malaysian Commercialization Year 2016 yang telah diterajui oleh MOSTI dengan NBOS Kementerian Keuangan, SIRIM aktif dalam mewujudkan sinergi dan jaringan kerjasama pelbagai pemegang kepentingan bagi mendukung inisiatif pengkomersialan nasional. Kerajaan telah pun mengisytiharkan tahun 2017 sebagai tahun startup dan SME bagi menggalakkan pembangunan sektor berkenaan. Sejajar dengan itu adalah diharapkan industri tempatan terutamanya startup dan SME perlu dan akan berkolaborasi dengan SIRIM untuk mencapai usaha ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga bagi mengucapkan syabas kepada pengurus SIRIM yang berkaitan Sri Ahmad Tajuddin Ali dan pihak pengurusan dan pentadbiran yang terlibat kerja keras dalam membangunkan SIRIM dan MOSTI atau Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di bawah kepimpinan saya akan sedaya upaya membantu Yang Bahagia Tan Sri dan pasukannya untuk terus bersaing dalam usaha kerajaan memperkasakan pembangunan penyelidikan. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan syabas diucapkan kepada semua syarikat yang menerima pengiktirafan dan pensijilan pada malam ini. Semoga usaha anda akan mendapat kejayaan demi syarikat dan juga negara. Mudah-mudahan segala usaha kita ini diberkati. Dengan ini, saya dengan segala sukacitanya meresmikan Majlis SIRIM Industri 2016 dan mengumumkan pembangunan makmal pengujian modul fotovoltan di SIRIM QS International. Sekian dan terima kasih.